Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi subjek Bahasa Melayu. Awak boleh buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 15. Okey, hari ini kita akan belajar tentang imbuhan awalan. Okey. Soalannya, tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan. Okey, tulis dahulu imbuhan di bahagian sini, sini. Ruang kosong yang diberi di bawah gambar tu. Kemudian pilih imbuhan mana yang sesuai, ber ke, mem ke, men. Okey. Kemudian awak masukkan di bahagian bawah tu. Pilih masukkan di bahagian bawah tu. Kalau beli tu berbeli ke, membeli ke atau menbeli. Jadi sebelum awak buat tu, awak kena tahu fungsi. Fungsi setiap imbuhan awalan ni dia ada fungsi dia. Dia tak boleh main letak ke. Okey. Contoh macam beli, awak tulis berbeli. Tak berapa kena, tak betul. Salah lah, senang cerita. Okey. Kenapa salah cikgu? Ni kita nak cerita ni. Yang awak tengok video yang tadi, video yang mana? Yang ini, dia ada terangkan tentang fungsi setiap imbuhan tu. Ber ke, mem ke dan men. Apa fungsi dia, macam mana? Okey, dan di sini saya dah buatkan siap-siap untuk awak. Okey, fungsi imbuhan awalan ber, mem dan men. Okey, kita lihat imbuhan awalan ber. Ini yang saya dah buat sedikit nota lah. Nota untuk awak, nanti saya kongsikan. Okey, imbuhan ber. Fungsi dia digunakan untuk semua kata dasar. Kata dasar ni asal perkataan tu. Dia tak ada menerima apa-apa imbuhan awalan ke, akhiran ke, apitan ke, tak ada. Okey. Awal perkataan tu kecuali yang bermula dengan huruf R. Mula dengan huruf R, dia tak boleh guna imbuhan ber. Kalau ber, macam mana ber? B-E-R-R. Macam mana? Okey, jadi dia tidak boleh menggunakan imbuhan awalan ber. Jadi kita lihat contoh perkataan. Okey, yang ini. Okey, berlari. Kata dasar dia, asal perkataan dia adalah lari. Tapi bila kita masukkan imbuhan awalan ber, dia menjadi berlari. Kata kerja, berlari. Okey. Yang kedua pun sama. Bercakap. Bercakap menerima imbuhan. Okey, kata dasar dia cakap. Dia terima imbuhan awalan ber. Jadi bercakap. Macam saya cakap dengan awak ni lah. Okey. Jadi cikgu, macam mana pula kalau kata dasar bermula dengan huruf R? Apakah imbuhan yang sesuai? Itu awak kena teliti tadi video. Okey, contoh macam R tadi. Okey. Perkataan yang bermula dengan huruf R. Contoh dia rasa. Rasa. Imbuhan yang sesuai adalah contoh macam berasa. Berasa sedih. Kemudian contoh perkataan R yang biasa awak dengar, rehat contohnya. Dia tak boleh jadi dua R dia. B-E-R-R-E-H-A-T. Tak boleh. Jadi dia kena guna B-E saja. Berehat untuk tulis. Itulah kita kena tahu fungsi setiap imbuhan awalan. Okay. Kemudian awak boleh lihat yang kedua tu, imbuhan awalan mem. Bagaimana ia digunakan? Ia digunakan untuk kata dasar yang bermula dengan huruf B. Apakah contoh kata dasarnya? Tu saya dah
bagi. Okey, saya dah beri. Kata dasar dia beri. Kemudian nak masukkan imbuhan, kita masukkan imbuhan memberi. Okay, imbuhan awalan ni dia berada di hadapan kata dasar. Maksudnya sebelum kata dasar tu. Kalau lari, sebelum perkataan lari tu, dia letak di bahagian hadapan. Berlari, bercakap. Kemudian memberi. Yang kedua, yang seterusnya membaca. Kata dasar dia baca. Kata dasar dia baca. Baca bermula dengan huruf B. B-A-B-C-H-A. B. Jadi imbuhan awalan yang sesuai adalah membaca. Okey. Jadi kita lihat yang seterusnya, yang terakhir, imbuhan awalan men. Okey, imbuhan awalan men digunakan untuk kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J. Huruf C, huruf D, huruf J. Okey, yang bermula dengan huruf C, D, J. Contoh cucuk. Kata dasar dia cucuk. Bermula dengan huruf C. Jadi dia kena guna imbuhan awalan men. Okey, dia tak boleh jadi memcucuk. Memcucuk salah. Okey. Jadi imbuhan awalan yang tepat adalah men. Sama juga macam dukung. Fungsi imbuhan awalan men, semua kata dasar yang bermula dengan D pula. Contohnya dukung. Dia tak boleh jadi memdukung. Memdukung salah. Walaupun lebih kurang tapi salah. Jadi perkataan yang tepat adalah mendukung. Men tu diletak di bahagian hadapan kata dasar dukung. Jadi mendukung. Dia tak boleh salah guna imbuhan awalan memdukung. Jadi itu ya yang saya nak cerita sebelum awak dan saya sama-sama buat muka surat 15 ni. Okey. Soalan dia, tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan, kemudian bina ayat. Bahagian atas ni, okey, bahagian atas ni, gambar ni, awak masukkan imbuhan pada perkataan tu, kemudian awak bina ayat di bahagian bawah ni. Ikutlah yang mana awak nak buat. Okey, ikut nombor 1 hingga 6. Gambar 1 hingga 6. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, gambar yang pertama ni. Okey. Kata dasar yang diberi adalah beli. Kemudian apa kalau mula kata dasar yang bermula dengan huruf B? Kita nak guna imbuhan apa? Bermula dengan huruf B. Ni awak boleh tengok ni. Okey. Ni dia dah bagi tahu. Okey. Kalau bermula dengan huruf B, kena guna imbuhan mem. Dia tak boleh jadi berbeli, tak boleh. Dia tak boleh jadi menbeli. Salah. Okay. Jadi untuk yang gambar pertama ni, okay. Gambar yang pertama ni adalah membeli. Kemudian yang kedua, warna. Warna yang sesuai apa? Mewarna, menwarna atau berwarna. Jadi untuk yang kedua ni yang sesuai adalah berwarna. Okey, berwarna apa? Berwarna baju pengakap kan? Okey, kalau kita lihat gambar tu, baju pengakap berwarna. Berwarna apa baju pengakap? Awak tengok abang-abang, kakak-kakak dekat sekolah pakai baju pengakap warna apa? Warna kelabu.
yang seterusnya. Ni sama macam nombor 1 tadi. Bermula dengan huruf B. Kata dasar dia bermula dengan huruf B. Okey, kalau mula dengan huruf B, awak boleh buat membayar. Okey. Kemudian jahit. Kalau jahit ni dia lain sikit. Bermula dengan huruf J. Okey, kalau bermula dengan huruf J, awak boleh lihat tadi. Ni di bahagian sini. Okey, men bermula dengan huruf J. Kata dasar dia. Jadi dia jadi apa? Di bahagian sini dia jadi menjahit. Okey, ibu menjahit. Menjahit apa? Awak buatlah ayat. Okey. Menjahit apa? Okey. Kemudian kata dasar gaya bermula dengan huruf G. Jadi apa kata kalau kata dasar bermula dengan huruf G, yang mana yang sesuai? Yang ni macam boleh. Yang ni mula dengan huruf B je. Tapi yang tadi gaya bermula dengan huruf G. Ni tak boleh. Kemudian ni hanya dengan C, D, J saja. Ni pun tak boleh. Jadi yang sesuai adalah imbuhan awalan ber. Jadi bergaya. Awak buatlah ayat. Siapa nama awak nak buat? Kawan awak bergaya memakai baju pengakap. Itu ayat saya. Kalau awak nak buat ayat awak, boleh. Okey. Okey, kemudian sama juga untuk yang terakhir ni, yang gambar yang ini. Okey, terima kasih. Kalau berterima kasih sesuai tak? Macam sesuai. Okey, kalau terima kasih, terima kasih. Kalau tadi dia perlu berkata dasar dia, awal dia ni, yang ni awal dia T. Kalau tadi awal dia mesti B. Kalau awal dia mesti C, D atau J. Jadi yang ni mula dengan T. Jadi kata pula, imbuhan awalan yang sesuai adalah berterima kasih. Awak tulis ber di bahagian ruang ni. Okey. Jadi setelah awak tulis, awak lengkapkan imbuhan awalan pada gambar ni. Selepas awak lengkapkan ni dengan imbuhan awalan yang betul, kemudian awak masukkan. Okey, awak masukkan. Okey, awak tulis ayat di bahagian bawah tu ikut nombor. Contoh gambar yang pertama tadi membeli. Awak buatlah ayat membeli kat sini. Tu ayah dan Hakim membeli baju pengakap. Tulis kat sini. Pastikan awal ayat mesti huruf besar, akhir ayat letak titik. Ayah dan Hakim membeli baju pengakap. Titik. Noktah. Kemudian sama juga yang nombor 2. Okey. Berwarna tadi. Berwarna apa? Berwarna kelabu. Okey. Dan baju pengakap itu berwarna kelabu. Awak masukkan perkataan yang berimbuhan awalan tadi dalam ayat awak. Guna semula yang ini, yang awak dah lengkapkan ni beserta imbuhan, masukkan dalam ayat awak di bawah tu. Okey, untuk ayat-ayat yang seterusnya, saya dah bagi tahu setiap imbuhan tadi. Menjahit, bergaya, berterima kasih. Jadi saya nak awak cuba buat ayat sendiri. Tak kisah ayat awak, jangan panjang-panjang sangat. Takut panjang-panjang nanti salah.
Okey. Baiklah. Itu saja untuk minggu ini. Saya harap awak dapat lengkapkan latihan ni dan hantar pada saya lah apabila telah siap macam biasa. Okey, itu saja untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak murid saya ni berada dalam keadaan sehat sentiasa. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.